analisis SMART dengan menguraikan setiap masalah dengan lebih terperinci dengan konsensus setiap ahli kumpulan, di mana analisis SMART ini dibuat kita dapat lebih tahu penentuan masalah itu dengan lebih spesifik, penjelasan punca masalah dengan lebih mendalam, di mana kalau kita tengok S tu maksudnya spesifik, lebih terperinci. M measurable, maksudnya hasil projek boleh diukur. Achievable, hasil projek boleh dicapai. Realistic, punca juga boleh dicapai. Dan juga time specific, di mana hasil projek dapat dicapai dalam tempoh masa yang ditetapkan. Itu tujuan kita menggunakan kaedah SMART. Okey, secara katanya anda berkata anda perlu mengambil kira tipe-tipe perkara tersebut bagi memilih ataupun bilik masalah-masalah yang telah diperkongsikan ini. Jadi kena jelaskanlah ya, adakah anda menerima pakai kelima-lima, kerana anda right kelima-lima dan anda pilih, di mana di sini saya tengok ada yang 4 right pun anda pilih ya, anda tidak menekankan sangat tentang achievable ya. Satu projek yang tidak boleh achieve bagi anda tapi anda tetap pilih, itu yang anda kena pastikan ya. Di satu saya tengok biasanya dalam SMART spesifik dan realistik itu adalah berkaitan ya. Satu projek adalah spesifik dan biasanya adalah realistik untuk diselesaikan. So make sure pemahaman mengenai SMART ni sangat ya. Saya tengok kebanyakan kumpulan yang bertanding hari ini hanya menggunakan SMART tu sekadar tool sahaja. So tentukan pemahaman anda begini dengan SMART ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Berapa sikit? Sama-sama. So setelah anda mendalam bilik daripada berapa masalah brainstorming? 10 kepada 5 dan kemudian kepada 3 masalah. Kemudian lagi kaedah yang pertama kaedah SMART, dan kemudian kepada kaedah mula-mula sekali brainstorming 10. Okey. And then yang kedua kaedah SMART, dan yang ketiga kaedah daripada setiap ahli kumpulan kita adakan soal selidik untuk pilih tiga masalah utama yang sangat kritikal. Iaitu kaedah, itu adalah kaedah matrix. Okey. Daripada anda telah menggunakan satu kaedah yang baik iaitu kaedah SMART ya. Mana daripada 10 masalah anda telah mengenal pasti setiap perincian kepada 4 masalah. 5 masalah. Itu 5 ya. Dan kemudian anda kembali kepada matrix, mana anda pasti lagi membuat bagi 10 masalah. Saya faham ya, bagi mengenal pasti memang itulah masalah anda dah confirm lah kan. Tapi dengan menggunakan SMART sebenarnya, kalau anda betul-betul menggunakan SMART pun anda dah boleh avoid dah jumlah masalah tersebut. So untuk matrix pemilihan dah hanya buat untuk 5 sahaja tersebut. Sebenarnya selepas kita memilih 5 masalah berdasarkan kaedah SMART, kita memang adakan kaedah matrix untuk memilih 3 masalah lain, di mana kita nak mengukuhkan lagi pemilihan masalah yang betul-betul kritikal yang berada di jabatan kami. Betul, saya faham. Dan di sini mengukurkan kemampuan dan keupayaan anda, tahap kritikal dan juga tahap keupayaan boleh anda lebih spread kan. Maksudnya dari segi keupayaan, apa yang anda masukkan dalam keupayaan? Kalau kritikal, di mana tahap kritikal bagi masalah? Jika anda menilai ke 10 masalah, itu mengambil masa yang lebih panjang. Tapi anda telah menggunakan SMART. Anda SMART dalam menggunakan SMART. Okay? So anda telah reduce pada 5 masalah. 5 masalah itu anda boleh deep down lagi ataupun deep lagi masalah tersebut untuk memilih masalah yang betul-betul kritikal dan betul-betul yang mampu anda selesaikan. Faham maksud saya? Dia berkaitan dengan okey, terima kasih. Okay, tersebut PDCA tu tadi ya. Okey, macam background seronok tu. Tak sangka dah macam begitu. ATM ni begitu ceria ya. Kalau saya ingat straight forward je, saya ingat ATM tu mesti tendang menendang dulu tau. Dulu lah, dulu waktu saya lama belajar dulu lah. Kalau saya cakap kalau tak lulus dia kena tendang. Tak lulus dia kena. Tak sebenarnya ya. Hari masuk pula ya. Okey, buka kepada darjah Pareto sebelum. Ini pun saya nak buka sedikit ya. Pareto sebelum di slide nombor 46. Okey, Pareto merupakan salah satu 7 siklus yang bagi saya menggunakan kaedah equilibrium yang sangat bagus ya untuk memilih masalah. Mana ada tengok di sini asas drawing Pareto pun sudah salah. Salah. Graf dia sudah rapat ya. Rapat. Dan menyebab lekung itu lebih cantik ya. Anda dapat equilibrium di situ ya. Dan saya sendiri nak tanya
kesimpulan bagi 44 responden ini adalah bagaimana? Adakah 44 ini mewakili saya lihat ini satu jabatan? Okey, untuk makluman Tuan Juri, 44 orang responden ini terdiri daripada pegawai dan staf di fakulti yang menguruskan pengurusan sumber manusia dan berkaitan dengan permohonan staf akademik bukan warga negara. Berapa jumlah keseluruhan pegawai? Adakah 44? Ya, pegawai dan staf. Pegawai dan Maksudnya staf. setiap fakulti seorang pegawai dan seorang kerani lah, kalau staf tu kerani, Ya. pembantu taklim. Tekan kepada saya adalah jumlah keseluruhan 44 anda mengambil keseluruhan responden, iaitu anda menggunakan kesimpulan penuh. Yang anda tidak menggunakan sampel rawak, anda menggunakan straight sampel 44. Disebutlah. Tapi di sini saya lack off dari segi masa anda mengambil soal sidik itu. Berapa panjang masa yang digunakan. Tempoh yang kita ambil masa untuk menerima soal sidik daripada 44 orang responden ini memakan masa seminggu hingga 2 minggu. Seminggu 3 minggu. Sebab kita fakulti semua kita nak minta nak feedback dari fakulti. Kan Sebab saya nak time. semasa tempoh dengan kerja Saya nak time frame. Ya, sebulan seminggu hingga 2 minggu. 2 minggu, maksimum 4 minggu, sebulan. Okay. Dan lagi satu yang saya nak tekan di sini adalah apabila anda, saya tengok soal sendiri anda di sini, ya, so anda ranking kepada 5, betul? Satu masih 5 masih bermasalah. Okey, sebenarnya soal sidik kami Tuan Juri dia ada dua format yang kita edarkan pada fakulti dan jabatan memang 2. Tapi yang kita ambil kira soal sidik yang ya atau tidak sahaja. Yang 1 hingga 5 skala tu untuk pemakluman kita, untuk pengukuran, maksudnya pemakluman kita lah, pengukuran kita. Di mana dia punya kekritikalannya tu. Susah lah juga. Ayat baru. Kenal. So, okey, di situ lebih terus lah. Dan last sekali, saya masih banyak lagi daripada saya. Slide 51 yang dicek terlebih tadi. 51. So, anda kata punca paling mungkin yang keempat adalah pencetak dan mesin photostat mudah rosak. Anda buat cadangan penyelesaian, kedua-duanya tidak diterima. So, apa penyelesaian kepada punca paling mungkin ini bagi menyumbang kepada pelaksanaan program capaian projek? Okey, baiklah. Okey. Soalan saya begini. Dalam anda melakukan Ishikawa, anda mengatakan salah satu punca paling mungkin adalah pencetak dan mesin photostat mudah rosak. Salah satu punca. Punca lain adalah penjelasan kepada permohonan yang mengambil masa. Betul? Itu permohonan datang ke pejabat punya master guys. Rejected. Betul. Betul kan? Kita tak sampai lah. Okey lah kan? Okey. Kedua, yang untuk keempat, pencetak dan mesin photostat mudah rosak. Itu juga anda fikir kepada punca paling mungkin terhadap masalah pemantauan ini. So, anda telah mencadangkan dulu cetakan CV dilakukan di fakulti dan cetakan CV dilakukan di staf itu sahaja. Tapi anda tolak. So, bagi menyelesaikan masalah ini, anda fikir paling mungkin minimum 4, walaupun 4, tapi dalam punca paling mungkin, apakah yang anda lakukan? Terima kasih atas soalan itu, Tuan Juri. Okey, berdasarkan kepada soalan tadi itu, sebab itu kita membangunkan sistem untuk kita sebenarnya ada seorang yang akan uploadkan CV itu. So, kita akan emailkan, dan situ kita akan jimatkan kos, itulah, tak payah cetak, tidak perlu cetak, okey, dan sesiapa saja yang maksudnya daripada fakulti itu, orang person yang in charge di bahagian fakulti itu boleh akses CV yang berkenaan lah, CV calon yang berkenaan. Okay, terima kasih. Saya ingin menambah sedikit Tuan Juri. Okey, untuk makluman Tuan Juri, sebelum sistem dibangunkan, cetakan CV ini dilakukan secara manual. Kadang-kadang pemohon tu hantar tebal. Bila tebal, bila mesin photostat banyak kali guna, dia akan datang problem. Jadi bila kita tubuhkan sistem ni, kita bangunkan sistem ni, kita just upload sahaja CV itu dalam sistem, and then pegawai ataupun staf di pihak fakulti hanya boleh lihat. Kalau mereka nak cetak, cetaklah, tapi dari situ pihak fakulti boleh akses lah CV. Jadi kat situ tak perlu mencetak apa-apa CV, dokumen dan sebagainya. So, apakah saya ada masalah?
Kita bangunkan sistem e-asas. Itu sebenarnya. Betul. Betul ya? So, setiap punca itu ada penyelesaian lah. Tak bagi anda kita dalam sesuatu mungkin. Anda telah menulang ikankannya. Sikit saya tak tahu lah ya. Tapi ada dan kita perlu selesaikan. Dan masih lagi terdapat kes. Masih lagi terdapat kes. Ya, so anda kena fikir apa sebenarnya. Itu sebab saya kata jadi kita gunakan tools ni bukan kita saja selesaikan tu. Kan? Tak payahlah fikir pada kanan ke, pada kiri ke, ada buih-buih ke, tak payah dah tu. Ia adalah pemahaman terhadap tools. Sekali lagi saya ucapkan tahniah pada ni. Sebenarnya masuk soal khabar ya, kadang-kadang saya tengok masuk soal khabar. Soalan Cina je tak sedih kan. Tahniah kumpulan Tu Glorious. Terima kasih. Assalamualaikum, tahniah. Salam. Sangat menghiburkan. Terima Daripada kasih. insiden dia tadi. Okey, nak cerita fikir tak apa. Bila kita tengok projek ada pencimatan, betul. Pencimatan positif pembinaan sistem. Okey, lepas tu kita tengok dalam objektif ISO ataupun jabatan universiti, dia ada nasional 7 hari projek. So bila kita kat sini, pengenalan kumpulan lagi. Kat sini kat mana visi dan objektif dia? Misi dan Visi objektif dia. Visi objektif kumpulan projek. objektif So kumpulan. jadi ni bila ke sini, bila objektif visi ni sampai kita tengok ataupun bos ataupun dekan akan lihat. Dia mula-mula dia akan tengok kat situ visi dia apa nak capai, adakah objektif tu sama dengan selaras dengan organisasi objektif. So kat sini kat mana dia letakkan kat sini? Maksudnya objektif jabatan ke Objektif objektif projek. objektif projek. Objektif projek ni, okey, terima kasih kepada Tuan Julian bertanya. Objektif kepada projek ini ialah supaya kita dapat mengurangkan masa untuk memantau status permohonan calon staf akademik bukan warga negara seperti mana yang telah ditetapkan dalam objektif kualiti HCM dan ISO pejabat pendaftar, di mana kita perlu menjawab surat menyurat dalam tempoh 7 hari bekerja. Jadi itu objektifnya. Jadi kita kena capai objektif tersebut. Itulah objektif projek ini, untuk mencapai objektif kualiti HCM dan ISO pejabat pendaftar. Bagus, objektif ini adalah objektif yang dinyatakan untuk dalam ini laporan mencapai objektif kualiti bahagian pengurusan. Kumpulan boleh dapat baik kat sini, kumpulan. Oh, objektif kumpulan. Boleh nyatakan dalam ni. Objektif kumpulan sebenarnya kita tak masukkan dalam slide sebab kita banyak penerangan dihadkan 60 slide, 80 slide. Jadi memang kita keluarkan dalam slide lah. Ada sebenarnya sebelum ni di peringkat UTM ada dalam montaj pun ada. Cuma memang kita keluarkan dalam slide. Sebab dari situ ada. Kalau dalam peraturan ni dalam itu ada okey. Jadi okey. Sebab kita tengok sini bila kita panggil pelajar luar negara betul. Staf akademik bukan warga negara. Maksudnya lecturer. Lepas tu dia punya jumlah pengguna semakin meningkat ni daripada negara-negara Singapura, India. Itu apa ni? Pelajar Okey. yang daripada job street ni. Okey, sebenarnya untuk maklumat Tuan Juli, 5 negara itu ialah di mana kita mengiklankan jawatan di job street di 5 negara tersebut. Tetapi calon-calon dari negara lain boleh akses job street dan mohon untuk jawatan tersebut. Jadi kat sini saya ini hujah yang Yustinya KPI ni staf ada proses. Dalam objektif proses dia 7 hari tu kan, projek 7 hari boleh ke orang kata lihat menguraikan kan, sebelum berbalik 37 hari. 37 hari dalam 37 hari, lepas tu terus buat 7 hari meningkat. So, jadi itu banyak perbezaan itu semua. Adakah dalam 7 hari tu adakah boleh lagi kita buat sistem online ke? InsyaAllah sekiranya sistem ini kita akan ada penambahbaikan dari semasa ke semasa. Jadi mungkin dari penambahbaikan itu mungkin kita boleh kurangkan lagi dari tempoh 7 hari mungkin jadi 3 hari. Nanti sehari itu
Ya saja. Projek dia akan macam mana. Tentu ada masalah data. Ya saja. Apa dapat jadi nanti kita buat uji satu kedua. Okey, peluang-peluang tentang ni. Okey, siapa yang bina sistem ni? Okey. Bina sistem laporan. Okey, untuk makluman Tuan Juli, kita ada satu Okey, untuk makluman Tuan Juli, kita di kalangan kami kita memang tidak mempunyai kepakaran dalam pembinaan sistem. Jadi kita gunakan khidmat staf UTM yang mahir dalam pembangunan sistem. Kita guna pakai kemahiran dia untuk bangunkan sistem ini. Jadi maksudnya kita tak outsource, kita tak guna company luar, kita guna tenaga dalaman UTM sendiri. Jadi kat situ kalau kita dapat terangkan tadi, macam kita terangkan tadi, kalau luar 10,500, tapi disebabkan kita guna staff UTM hanya 3,000 saja. Tapi input, dari segi input ataupun proses untuk pembangunan sistem kami yang tentukan. Itu dibayar pada bahagian IT itulah. Yes, Ada ada. pada bahagian ini 3,000. So perkhidmatan 7,000 kan? Yes, ada. Betul. Jadi dia pula pasal ini bisa baca perkhidmatan 3,000 dengan 7,000 lebih tadi. Okey. Data benchmarking. Boleh tak kita macam UIAM, PUSI, UPNN, UUMS ada menggunakan sistem? Okey, untuk makluman Tuan Juli, dalam dokumen sokongan kita yang kebal tu, kita ada sertakan bukti soal sidik di kalangan IPT tersebut. Sebenarnya memang kalau kita tengok di situ statusnya ada, tapi dia more kepada permohonan online, permohonan jawatan. Macam kita sistem memantau status. Jadi kat situ dia punya perbezaan lah. Maksudnya kita memantau status kita dalam usaha untuk ke arah permohonan online. Cuma kita sekarang sistem ini bertumpu kepada memantau status terlebih dahulu. Sebab universiti lain memang tak ada. Apa universiti lain tak buat yang dia buat tak buat tak? Dia ada justifikasi yang lain ke? Kenapa tak buat? Sebab kita ke arah pengantarbangsaan, jadi memang Datuk Seri Naib Chancellor memang menumpukan kepada pengambilan staf akademik luar negara. Jadi permohonan tu banyak. Jadi bila banyak kita nak tahu status, sukar. Permohonan tu kita akan direct hantar kepada fakulti. Bila sampai fakulti kita tahu apa tindakan yang berlaku di sana. So itu sebabnya. Kita lihat dia punya 37 hari kepada 6 hari dalam catat aliran tu. 6 hari tu sama dengan 7 hari tadi ke atau apa? Ataupun yang dapat daripada sini? Bandingkan catat dia sebenarnya sempat. Untuk makluman Tuan Juri, target kita 7 hari. Tapi setelah kita buat uji cuba dan pelaksanaan sistem ini, ia mencapai sasaran 6 hari. Maksudnya kita lebih baik dia macam mana? Jadi baiklah. sini catat hari ini didokumenkan dalam dokumen file major pembantu takbir dan ada buat penambahbaikan ke kat sini, ada dari segi ni ISO ke, ada lihat benda ni dari endorsekan ataupun yang dipakai ke, ataupun dalam apa ISO penambahbaikan ada. kita ada buat penambahbaikan di file major staf pembantu takbir yang terlibat. Di samping itu kita ada buat penambahbaikan juga dalam dokumen ISO jabatan kami lah, untuk proses kerja ini, permohonan calon staf akademik. Jadi kat sini penggunaan duit adalah 3,000 menggunakan sistem, betul? 3,000. So perkhidmatan dalam kos pembangunan sistem 7,847 sen, maknanya dia punya perkhidmatan ke tahun semula. So kita buat investment dia, return investment dia bagus, 60%. Itu kita boleh tunjukkan sini. So kita lihat perkhidmatan dari 10,000 dengan 3,000, perkhidmatan kertas, lepas tu return of investment kita lakukan 3,000, kita jimat 7,000, kita tengok berapa ratus. Terima kasih Tuan Juri.